Kembali bersama kami. Selamat pagi Malaysia, Teguh kita menang bersama dan kami kembali bawakan topik yang pernah kita lalui sebelum ini, iaitu kaitan dengan rokok dan COVID-19. Ini memang satu isu sensitif sebenarnya untuk lelaki, tapi saya nak kongsikan sedikit fakta di sini. Kajian yang dibuat oleh KKM, Institusi Kesihatan Negara, UIAM dan juga UPM ke atas 5,889 kes COVID di seluruh negara dari 1 Februari hingga 31 Mei 2020 mendapati 791 orang daripada jumlah itu adalah perokok. Hasil penyelidikan itu juga mendapati 19.2% perokok yang dijangkiti COVID-19 akan berhadapan dengan masalah yang lebih kritikal. Walaupun statistik ini telah pun dikeluarkan, tetapi masih ada lagi mereka yang di luar sana tidak mengambil inisiatif untuk berhenti rokok. Ya, aplikasi MySejahtera juga dikemas kini dengan bantuan untuk anda berhenti merokok dan pelbagai lagi kemudahan disediakan. Kita bersama dengan tetamu kita, Syariza Madan, Ketua Jururawat Bahagian Pendidikan Kesihatan yang telah pun bersedia di talian. Selamat pagi, terima kasih kerana bersama kami. Selamat pagi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih DJ. Terima kasih. Syariza, kita mulakan dengan bertanya tentang statistik perokok di dalam negara pada ketika ini. Adakah ia semakin meningkat atau menurun atau bagaimana? Adakah kita mempunyai isu dengan perokok-perokok tegar? Statistik tu kita berdasarkan pada statistik, tapi untuk kita menggalakkan untuk rakyat Malaysia untuk berhenti merokok. Di sini terima kasih, pertama kali saya nak ucapkan kepada SPM untuk sepanjang Malaysia menyebut saya untuk memperkatakan tentang bantuan yang kita boleh berikan semasa pandemik. Kalau kita tahu pandemik ada banyak, bila orang kata kena kuarantin kan, so ada banyak perokok yang berada di luar semua, sama ada di rumah ke atau di luar kan. Tapi bila masa pandemik ini kita menggunakan kesempatan tu untuk berhenti merokok. Sebab kadang-kadang kalau kita dengar selalu orang kata susah nak berhenti merokok sebab kerana pengaruh kawan-kawan. Tapi di sini bila you duduk di rumah, apa yang you boleh buat, you boleh fokus pada diri you macam mana you nak berhenti merokok. Kalau dulu kita fokus orang, kita salahkan orang, tapi kita fokus pada diri kita macam mana kita nak berhenti merokok. Dia kaedah nak berhenti merokok ni dia ada banyak lah kan. Maksudnya salah satu daripadanya berhenti serta-merta ataupun berhenti secara berkurangan ataupun dengan ubatan. Walau bagaimanapun di situ semua kita fokuskan pada niat dia punya willpower dia. Kan? Puan, bila kita berkata mengenai nak berhenti rokok ni, ada juga mereka di luar sana yang mengatakan kalau mereka berhenti rokok terdapatnya simptom-simptom seperti loya, muntah, perasaan marah yang membuat-buat. Ini menyebabkan mereka rasa macam tak nak berhenti merokok. Jadi adakah simptom-simptom ini perkara biasa ataupun itu hanyalah sekadar apa yang bermain di fikiran mereka? Bagaimana dengan Puan? Okey, simptom tu kita panggil withdrawal symptom. Simptom tu memang ada. Tapi kita bagi tahu kepada yang nak berhenti merokok itu adalah simptom yang dia akan lalui. Tapi kita nak dia fokus, tak nak daripada sebabkan simptom tu menyebabkan jadi dia rasa give up untuk berhenti. Kalau contohlah kan, macam orang nak berhenti merokok secara berkurangan kan, dia akan kurangkan bilangan. Contoh daripada pagi dia bangun pukul 6 pagi and then dia sampai pukul 12.30 hari dia berjaya berhenti. Dia tak merokok satu batang. So kita fokuskan di situ yang dia punya kejayaan dia dah menahan diri dia. Tapi bila dia lalui yang marah, so you kena overcome lah. Apa you buat masa you marah? So you fokus tarik nafas ke ataupun you minum air. Sebab kalau kita reverse balik, orang yang merokok ni dia dah create habit dia. Sekarang ni kita nak fokus pada perubahan tingkah laku. Sama ada ubatan ke apa semua, kita kena fokus macam mana nak overcome. Sebab habit tu kita dah buat bulan-bulan kali kan, daripada contoh start rokok 12 tahun sampai umur 50 tahun, benda tu yang dah diulang. So you kena overcome. Bila teringat pasal rokok, apa you buat? Contoh minum air kosong. So tiap kali you lalui masa teringat tu, you kena overcome dengan perkara yang sama. Sebab kita nak subconscious kita create habit yang baru. Kan kita cakap tadi. Jadi
untuk memberi bantuan kepada mereka yang mungkin memerlukan bantuan dari segi pendidikan ataupun mencukupkan ilmu supaya mereka boleh mencapai objektif iaitu berhenti merokok dengan cara yang paling cepat, adakah kerajaan turut menyediakan kemudahan-kemudahan tambahan? Seperti yang kita sedar, dalam MySejahtera pun ada bantuan yang diberikan walaupun agak sukar untuk dicari, namun ada disertakan sekali dalam aplikasi itu. Tapi bagaimana pula dengan bantuan-bantuan lain? Di sini saya punya peranan adalah saya nak promote nombor telefon 03 8883 4400. Kalau kita tengok nombor tu ada di belakang kotak rokok. So nombor tu bukan syarikat rokok, tu ada nombor bantu untuk perokok berhenti merokok. So nombor ni tujuan ni kita letak bukan nak bagi confuse ke apa, kita nak bagi senang perokok. Oh, this is number untuk berhenti merokok. So boleh telefon kami operasi daripada Isnin hingga Jumaat 8 hingga 5 petang. So ada petugas yang akan menjawab. So daripada situ kita akan daftarkan panggilan dan kita akan assess tahap bergantung pada nikotin tu. Bukan semua orang boleh berhenti secara serta-merta dan bukan semua orang boleh berhenti secara dengan ubatan pun, dengan perkurangan, tapi semuanya kita boleh highlightkan melalui kita tengok assess daripada tahap bergantung pada nikotin tu macam mana. Macam tadi Puan katakan bukan semua orang boleh berhenti serta-merta sebab kita risau terkejut pula badan orang tu bila dah terbiasa dengan nikotin, tiba-tiba nikotin tu tak ada. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan bersama dengan penonton bagaimana sebenarnya langkah ataupun strategi setelah nawaitu tu dah ada dalam hati untuk berhenti rokok dan akhirnya berhenti 100%. Bagaimana Puan? Okey, contohlah saya punya caller, dia telefon, saya akan assess lah tahap kesediaan dia nak berhenti tu macam mana. Kalau kita bagi satu pembaris 0 hingga 10, dia cakap dia punya kesediaan dia tak 5, so dia tak sedia lagi. So kita akan assess lagi tahap kebergantungan dia, tahap keyakinan dia. So kita akan assess dari situ. Itu adalah memang kita perlu assess dia punya tahap bergantung nikotin. Itu satu. Kalau macam orang nak berhenti serta-merta, sebenarnya orang ini adalah orang yang kita fokus yang power dia kuat. Maksud saya dia punya niat tu, dia memang jitu. Sebab ada orang yang walaupun satu hari 40 batang, bila dia kata dia niat, okey, ini hari ni bulan 1, tarikh aku nak berhenti. So dia don't care apa benda dia akan berlaku, dia macam kita nak pergi medan perang, kita bawa kereta kebal. So kita akan determine apa kita buat, kita akan lalui face it benda tu. Dan bila orang yang berjaya berhenti serta-merta ni, dia punya sukses tu lagi lama, lagi sustain daripada orang yang kurang tapi tak meletakkan tarikh bila. Maksud saya macam tu. Bagaimana pula dengan mereka yang memindahkan tabiat ni daripada merokok kepada vape? Adakah masih lagi dikatakan sebagai satu tabiat yang perlu dibuang ataupun adakah vape tu lebih selamat daripada rokok? Actually, kalau kita kata merokok ke vape ke, dia adalah tabiat. So kalau kita fokuskan pada tabiat, dia orang yang menghisap vape ni, dia rasa itu adalah dia mengurangkan dia punya pasal nikotin dia semua. Tapi actually dia menipu diri dia. Sebab bila orang hisap vape, dia rasa macam tak ada pembakaran, tak ada apa benda semua. Tapi actually dia mengubah untuk alternate untuk skip saja, tapi dia tak ubah tabiat dia serta-merta semua. Sebab dalam vape pun kalau kita tengok dia ada banyak dia punya kandungan daripada itu, sebab dia ada formaldehyde kan di situ. Kalau kita tengok, kalau kita dengar formalin tu kita tahu apa benda. So benda tu adalah untuk bahan pengawet. Kenapa kita mesti nak biarkan benda yang merosakkan badan kita? Sebab kita tak nak any substance yang merosakkan badan kita, kita harm pada diri kita. Macam kita dah binasakan pada diri kita lah. Betul? Betul. Berbalik kepada statistik yang saya kongsikan di awal tadi, di mana sebenarnya korelasinya di antara seorang perokok dan juga kebarangkalian untuk mereka mendapat simptom yang lebih kritikal sekiranya mereka dijangkiti COVID-19 ini? Kalau kita tahu kita ada masalah sistem pernafasan kan, ada masalah. So kalau kita merokok, dia akan lagi menyebabkan chances untuk recover tu lagi lambat. So bila sama ada dia dah confirm ke
atau belum, dia bukannya kita fokus pada orang yang COVID je mesti berhenti. Kita nak pada semua orang. Sebab kita dah tahu pada orang yang tak merokok di luar tu, dia akan dapat impact daripada orang yang merokok. So benda tu bertebaran, benda tu semua. Tambah lagi, sebab tu kita digalakkan pakai mask, pakai cuci tangan, apa benda semua. So kita melindungi diri kita. So kita kena jaga diri kita lah sebab paru-paru kan. So kita tahu COVID akan affect sistem pernafasan. So kenapa kita nak biarkan benda tu kita reda dengan keadaan attack dengan COVID untuk harm lagi bila merokok lagi merosakkan lagi diri. Itu baru fokus daripada sistem pernafasan. Bagaimana pula dengan kesan kepada perokok sekunder ataupun secondary smoker dan juga secondary vapor mungkin kalau mereka berada dalam isi rumah dan mengamalkan tabiat-tabiat rokok dan juga menghisap vape. Apakah kesan kepada ahli keluarga dan juga rakan-rakan terdekat? Kesan tu kita panggil kita second hand smoke. So kalau macam orang yang merokok, sebenarnya dia akan dapat kesan tu sebab tu kadang-kadang dia kata saya tak isap rokok, tapi saya dapat kesan tu. Itu yang kadang-kadang bila contoh macam dia merokok kan, sebab ada kadang contoh ni saya bagi satu contoh macam ayah dihisap rokok di rumah. So dia cakap dihisap rokok tak campur dengan orang. Bukan depan anak saya, dia kata saya hisap dekat luar rumah ataupun hisap dalam tandas. So benda tu, partikel tu dia akan absorb dekat dinding ke, dekat apa semua. So bila kita selepas daripada dia merokok tu kita akan masuk, so pengudaraan tu masih ada di dalam ruang tu. So kita akan itu. So dia akan efek tu pada diri kita. Sebab tu kita buat kempen speak up, kita nak orang yang bukan perokok ni menegur dengan cara baik. So itulah pendekatan yang kita gunakan. So maknanya kerajaan buat pada perokok dan bukan perokok tu ada dua-dua tu yang kita highlightkan semua. Untuk vape pun sama ke? Ada kesan kepada second hand vape? Untuk vape tu semua, dia masih ada dalam kajian. Tapi sebenarnya kita tak nak orang fokus vape tu dibenarkan. Bila the moment kita cakap adakah kesan, kita nak macam orang hisap vape, adakah memberi kesan? Kalau dia tak memberi kesan, adakah kita nak berhenti? Sebab kita tahu tadi vape ke rokok ke dia sama juga memberi kesan, sama ada pada diri sendiri atau pada sekeliling. Tapi kalau kita tahu vape tu akan merosakkan sebab kita dah tahu kandungan, kenapa kita nak pergi kepada tu? Kita kena switch mind tu daripada kita membenarkan. The moment kita cakap adakah vape tu semacam kita buat affirmation, vape tu boleh. So sebenarnya tidak, ya. Alright. Dalam pada mana kita mewawarkan kempen untuk berhenti rokok ini, akan tetapi situasi pada masa kini terutamanya bagi mereka kaum lelaki khususnya yang duduk di rumah, yang terperap di rumah, rasa tertekan, menghabiskan masa-masa mereka dengan lagi bertambah menghisap rokok ni. Betul tak Terence? Tapi Terence tak merokok. Terence clean. Saya tak pernah merokok. Terence bagus. Jadi macam mana sebenarnya Puan melihat situasi ini dalam pada mana kita nak mewawarkan dan menasihati mereka untuk berhenti rokok, tetapi situasi kini tidak menyebelahi mereka ini. Bagaimana Puan? Situasi tu dia macam ni tau. Bagi saya, kalau orang tu dia kata ada niat, dia telefon saya, dia angkat pick up phone, dia beritahu saya nak berhenti rokok, saya memang congratulations dengan orang ni. Sebab bukan senang perokok nak telefon nak beritahu dia nak berhenti. Sebab kalau di rumah kadang-kadang kita kan ada pasangan suami isteri, so bila kata suami nak berhenti, isteri kata betul ke? Sebab kita selalu recall dia punya past history dia. Tapi sebenarnya bila dia telefon kita, so kita ambil pendekatan, so kita guide dia dari segi apa yang dia boleh lalui, apa habit dia, contoh yang dia biasa. Sebab contoh macam orang hisap rokok kan, kalau kita tengok dia, saya selalunya suggest dia ambil satu kertas, ambil masa, tulis waktu, masa bila, kan, contoh pagi, petang, apa semua. Bila tu dia analisa. Daripada habit-habit ni, yang mana yang senang dia nak buang dulu. Sebab kalau kita jawab soalan peksa pun, kita akan jawab soalan yang mudah dulu kan. So sama juga dengan habit diri kita. Sebab orang selalu nak berhenti dengan cepat. Tapi kita kena fokus bila dia lalui proses tu, dia ambil pendekatan tu, ini bila dia dah buang perangai dia contoh pukul 12.30 hari lepas makan. So besok dia kena buat yang sama. So dia fokus sebab kadang-kadang tips banyak kita nak cuba apply, tapi kita tak fokus yang pada satu, kita tak nampak dia punya kejayaan dia tu. Dia punya contoh bernafas
okey. Kadang-kadang sampai ada caller bagi tahu towel dia yang busuk tu pun dah tak berbau. So that's itulah mana. Kadang-kadang orang seperti saya dan juga Fika yang tak pernah merokok dikatakan tidak mampu untuk memahami jiwa perokok. Kenapa dia orang merokok dan dia mempunyai sebab-sebab tertentu di sebalik ketagihan itu. Jadi apa lagi yang kita tidak faham tentang perokok? Apa yang kita tidak faham? Sebenarnya kita selalu dibiasakan untuk judge orang. Tapi bila the moment dia beritahu dia nak berhenti, so kita berlapan nada. Kadang-kadang kalau di rumah pun, kalau kita rasa macam kena orang yang nasihatkan. Tapi very simple lah, contoh bila ayah kata dia nak berhenti, and then isteri aware dengan keadaan tu, anak boleh main peranan, ambil satu cheat note ataupun ni, tulis, oh ayah dah berjaya berhenti. So the moment, feeling yang bila ayah baca, anak advice, anak encourage, anak appreciate bila ayah hisap rokok, dia ada satu feeling yang oh anak aku seronok untuk aku berhenti rokok. Dia akan lagi satu motivate. Sebenarnya tu dia punya self-talk sendiri dia bila apa yang keliling kita yang bagi support. Itu yang peranan daripada sekeliling tu. Kalau macam ayah dah berjaya kurangkan satu hari, apa yang kita buat? Mungkin isteri ambil kat kalender tu, tolong kira. So jadi kita letaklah kalender tu dekat peti sejuk. Kita selalu pergi kat peti sejuk kan, tengok makan. Masa COVID ni buka aja peti sejuk kan. So kita gunakan benda yang simple daripada kita tengok kalender, tengok tarikh, bila gaji, bila nak bayar hutang, apa benda pun semua. So gunakan tu, okey hari ni aku berjaya kurang 3 batang. Esok 4. So bila kita pergi dekat tu, sebab kita visualize kan, kita dapat oh ini kita punya progress diri kita. So kita akan embrace dan kita rasa oh syukur aku dah berjaya 3. So kita akan settle oh esok aku nak cuba kurangkan lagi. That's the way kita tackle dia. Macam itulah kan. Jadi untuk berhenti rokok ni sebenarnya pertama nawaitu, kemudian sokongan daripada keluarga dan juga orang sekeliling. Yang ketiga ada juga cara dengan pendekatan ubatan yang moden seperti gula-gula getah nikotin. Bagaimana Puan melihat ubat-ubatan ini sebenarnya boleh membantu untuk mengurangkan dan juga seterusnya memberhentikan perokok ini daripada merokok? Okey, ubatan yang kita macam terapi gantian nikotin tu memang kita benarkan, tapi bukan semua orang yang memerlukan ubatan. Kadang-kadang dia rasa dengan ubat dia berhenti. Kita nak dia fokus pada diri dia sebab kita fokus pada perubahan tingkah laku. Sebab kita tak nak mindset orang kerana ubat ni dia berhenti, bukan kerana diri dia. Ubat tu memang membantu kalau kita kata 10%, tapi willpower 90% tu daripada diri. Dia ada beza, macam kata you berhenti kerana ubat dan berhenti kerana diri sendiri yang nak bantu ubah daripada perokok pada bukan perokok. Dan mungkin nasihat ataupun pandangan terakhir kepada para perokok di luar sana yang mungkin masih berdegil, yang rasakan kita tidak ada sebarang cara lain untuk menghampiri mereka, saranan terakhir dan mungkin dalam satu ayat yang ringkas. Silakan. Okey, ambil peluang ni, pandemik, jangan jadikan pandemik itu sebagai yang negatif. Ambil peluang untuk berhenti merokok. Hubungi kami 8883 4400 8 pagi hingga 5 petang, Isnin hingga Jumaat. InsyaAllah kami petugas-tugas Quitline akan bantu berhenti merokok dan kita akan follow up lah untuk secara berkala. Mudah-mudahan ramai lagi orang rakyat Malaysia berhenti merokok. Jadikan ini sebagai satu ruang untuk berhenti merokok daripada meneruskan tabiat dia. Salah satu lagi bantuan yang diberikan yang menunjukkan keprihatinan kerajaan kita ialah dengan mengadakan satu program yang dinamakan Quitline. Boleh Puan terangkan apakah program Quitline ini sebenarnya? Okey, Quitline adalah panggilan khidmat nasihat telefon yang kita bantu perokok melalui perubahan tingkah laku lah. So nombor tu kita tadi saya dah wawarkan apa semua. So ambil pendekatan, gunakan ruang ini untuk kita bagi kemudahan pada perokok. Sebab kadang-kadang orang susah nak berhenti pergi ke klinik. So boleh gunakan telefon sebab semua orang ada telefon sekarang. So ambil pendekatan, gunakan ruang yang ada, tengok Facebook ke apa benda. So ambil pendekatan untuk telefon kami untuk share. Sebab kadang-kadang orang yang nak merokok ni dia nak ada orang faham apa situasi yang lalui dia. Di sini kami cuba membantu sebaik mungkin apa yang boleh. Kalau
untuk yang kami fokus lebih kepada perubahan tingkah laku dan ubat-ubatan yang kalau dia ada kita akan advance untuk yang sepatutnya. Dalam masa berbaki ini melentur buluh biar daya rebungnya. Kita selalu memberi tumpuan kepada untuk membantu mereka yang merupakan perokok tegar berhenti merokok. Namun mungkin kita juga harus lihat daripada sudut bagaimana mereka bermula dan cara-cara untuk mengelak remaja dan kanak-kanak terjebak dengan budaya merokok ini. Bagaimana agaknya caranya untuk ibu bapa memantau anak-anak supaya tidak merupakan antara statistik baru perokok yang terus bertambah dari tahun ke tahun? Okey, salah satu maknanya kalau kita tengok, kita jangan biarkan tabiat merokok tu yang kita buat di depan. Sebab kadang-kadang contoh kita letak X-ray ataupun puntung rokok tu, kalau tengok pada budak yang pada contoh macam dia merangkak kan, tapi dia nampak benda tu, tapi dia sebenarnya dia tak tahu mesej tu apa. Sebab dia masa umur yang awal kita punya toddler ni, semua mesej akan masuk dalam subconscious, dia tak tahu betul-betul atau tidak. So, jadi apa yang kita buat pada orang yang nak merokok tu, kena buang benda tu kan. So, kena letak tepi semua, tak merokok. Kadang-kadang kalau kita tengok, kita tak empas sedar, kita mengajar buat perubahan menunjukkan tabiat tu kita dah bagi kepada anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita ni dia pergi kat luar, dia akan nampak, dia tengok tabiat tu, so dia akan trigger, dia nak tahu. Sebab remaja dia memang suka nak tahu. Tapi kita fokuskan apa yang dia boleh buat, kita boleh nasihat lah. Sebab selalunya mak-mak dia akan nagging kan, macam tu. So jadi mungkin advice dengan elok, so apa benda yang dia boleh lakukan. Kalau dia dengan kawan, kita fokus pada dengan kawan dia. Sebab kadang-kadang remaja ni dia mudah pada pengaruh kawan. Kadang-kadang kalau kita tak fokus pada dia, kita boleh fokus. Jadi dia sama-sama dengan kawan-kawan dia lah yang boleh bantu untuk kita jadi boleh fokus pada ramai. Baik, terima kasih. Kita ucapkan Puan Shahrizah kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan kita ucapkan selamat berjaya kepada semua petugas-petugas Quitline supaya misi kita untuk berhentikan mereka yang merupakan perokok tegar ini berjaya. Terima kasih. Terima kasih.